Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua followers Tabung Haji Travel Sdn Bhd, alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam bicara ilmiah Tabung Haji Travel Services Sdn Bhd. Dan bersama hari ini saya Ustaz Hanif akan bersama dengan tuan-tuan dan puan berkongsi dengan tentang satu tajuk yang sangat seronok kita bincangkan, Ustaz. Nampaknya panas. Terus kekal bersama dengan kami. Jangan lupa like dan share supaya dapat kita ilmu kita kongsikan bersama-sama dengan terutamanya rakan-rakan kita dan kenalan-kenalan kita yang lain lah. Baik, insya-Allah. Hari ini seperti yang kita iklankan, kita war-warkan dan kita maklumkan, kita akan membincangkan, membicarakan, mengupas, mencerita panjang berkaitan tentang apa itu? Apa dia, Ustaz? Tajuk kita pada hari ini, tajuk kita adalah Islam itu mudah tapi bukan mengambil mudah. Ya, Islam itu mudah dan jangan mengambil mudah. Nampak? Masya Allah. Tajuk saja dah panas kan, Ustaz? Kan? Macam mana yang dikatakan mudah dan mudah? InsyaAllah kita akan kupas terus bersama dengan kami sehingga akhir segmen kita, insyaAllah. Baik. Sebelum kita jangan berlengah masa lah, Ustaz, ya. Okey, terus bersama kami ni, insya-Allah. Okey, dengan persoalan pertama. Dan berkaitan dengan tajuk ini, ada saya terbaca jugalah dalam surah Al-Hajj, Ustaz, ya. Ayat 78, Allah berfirman, dia tidak menjadikan atas kalian kepayahan dalam agama. Dan mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, permudahkanlah dan jangan kalian persulitkan. Buatlah kabar gembira dan jangan kalian larikan. Okay. Dekat situ juga ada surah Al-Baqarah juga ada menyentuh dalam tajuk kita ini, yang mana ayat 185 yang mengatakan, Allah berfirman, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan menghendaki dan tak mengkehendaki kepayahan untuk kalian. So sekarang, Ustaz, boleh tak Ustaz kupaskan daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, bagaimana yang dikatakan Islam itu mudah, supaya kita ni tidak tersasar daripada yang diberikan daripada firman itu dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal, silakan. Baik, terima kasih Haji Shah. Ya, Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan para pendengar dan penyokong setia Tabung Haji Travel juga sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berdasarkan soalan yang diutarakan oleh Haji Shah tadi, bagaimana Islam ini adalah satu agama yang mudah. Kalau kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19. Allah kata, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ya, agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Betul. Yakni agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan apabila satu perkara itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, pastilah ia datang dalam bentuk yang sempurna dan lengkap serta menyeluruh. Kerana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kesempurnaan. Allah adalah Al-Kamil, yang maha sempurna dan sebagainya. Jadi sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala itu pastilah ia bersifat sempurna. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita agama Islam ini melalui Al-Qurannya yang lengkap, kemudian diterangkan lagi
disuluh lagi ya, supaya lebih terang lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menunjukkan Islam itu adalah satu perkara yang sangat mudah. Sebab ia telah ready. Bukan satu benda yang perlu kita baru nak kaji, ya, satu benda yang baru kita nak tengok apa kesannya pada masyarakat. Tidak. Kerana ia telah datang daripada sesuatu yang sempurna, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Maka kita tak perlu lagi risau, tak perlu lagi bimbang, kerana pastinya Islam itu adalah agama yang mudah. Kalau kita lihat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185, iaitu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kamu itu kemudahan dan Allah tak ingin kepada kamu kesusahan. Betul. Dan inilah hikmah kenapa ya, bagaimana Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur, bagaimana ajaran Islam itu diajar beransur-ansur. Bukannya apabila Nabi berdakwah dulu, Nabi datang kata, okey, masuk Islam, hari ni solat, semua solat 5 waktu. Tidak. Betul. Tapi beransur-ansur dan sebagainya, menunjukkan bahawa Islam itu dia ada caranya, kaedahnya yang menunjukkan bahawa Islam itu agama yang mudah. Kalau seseorang itu dia cuba memberatkan dirinya, ya, dia cuba melampaui batas daripada hadnya, yang daripada kemampuan dan sebagainya, maka dia tidak mampu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga dah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sendiri tidak membebankan, memberatkan kita ataupun memberatkan hamba-Nya, melainkan dengan apa yang dia mampu. Sebab itulah ya, apabila Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah daripada Al-Imam Al-Bukhari, ya, riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi SAW menyebutkan innad dina yusrun, bahawa sesungguhnya agama itu adalah satu benda yang mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah apabila seseorang itu dia sendiri yang memberatkan dirinya dalam urusan agama dan sebagainya, maka dia akan dikalahkan dengan apa yang dia beratkan dirinya tersebut. Sebab kita tak mampu. Kalau Allah kata buat kebaikan dan sebagainya, kita sendiri ya, lebih berzikir sampai 100,000 kali, solat sampai 1000 kali, mungkin itu yang pertama dan yang terakhir kita buat. Itu takutnya. Sebab itulah Nabi SAW, seperti mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis daripada riwayat Al-Bukhari juga, bagaimana apabila Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk melakukan sesuatu, maka Nabi akan menyuruh dalam lingkungan yang baginda merasakan mampu dilakukan oleh para sahabat. Tetapi pernah, ya, dan sering juga berlaku di zaman Nabi SAW, ada sebahagian daripada masyarakat ketika itu, apabila Nabi SAW suruh untuk melakukan kebaikan dan Nabi tahu bahawa itu dalam kemampuan mereka, maka ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami ni bukan macam keadaan engkau, bukan situasi engkau, wahai Rasulullah. Sebab apa? Sebab engkau, annallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Engkau tak apalah, wahai Rasulullah, dosa engkau yang lalu dan dosa yang akan datang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang berlaku? Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah isteri Nabi menceritakan ketika itu kemerahan wajah baginda sallallahu alaihi wasallam, marah. Sehingga Aisyah menceritakan hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi, sehingga tergambar marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada wajah baginda. Ketika itu para sahabat rasa bersalah. Lalu Nabi mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling mengetahui, paling dekat kepada Allah, yang ni Nabi tahu itu dalam kemampuan mereka, adalah aku. Sebab aku dekat dengan Allah, kata Nabi. Aku tahu ini kamu mampu lakukan, tetapi kamu berdolak dalih, alasan dan sebagainya, jadi itu bukan. Sebab Allah sendiri dan aku sendiri
tidak akan membebankan umatku dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Jadi itu adalah gambaran bagaimana menunjukkan bahawa Islam itu adalah agama yang mudah. Begitu Haji Shah. Baik, alhamdulillah. Okey, nampak kat situ Allah turunkan kita untuk kita panduan, dah siap semua Ustaz ya, daripada mula tadi Ustaz ceritakan Al-Quran tu boleh menjadikan rujukan dan panduan. Kemudian boleh jadikan sempadan daripada kita supaya kita tidak terbabas daripada apa yang dilarang daripada Allah, kan? Dan ada juga Ustaz, kita teringat saya Ustaz, dan saya ada juga petik ni, bila kata semampu kalian tu, yang mana hadis Rasulullah, apa-apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa-apa yang aku perintahkan kerjakan semampu kalian. Pernah Rasulullah hadis itu Ustaz? Betul, hadis berkaitan macam tu. So maksudnya tu, cumanya Ustaz, yang menjadi kehairanan saya, sejauh mana sekarang ni, sejauh mana kita boleh mengambil mudah untuk perkara ni Ustaz. Sedangkan kalau kita tengokkan cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikatakan maksum, lepas tu baginda ini tidak ada dosa sebelum dan selepasnya. Tetapi Rasulullah itu sendiri bersolat, bertahajud sehingga bengkak kaki. So kita ni yang banyak dosa ni Ustaz, bagaimana sebenarnya? Adakah kita tidak apalah, kita tak ada masalah lah, kita insya-Allah Allah itu Maha Pengampun. Macam kita duduk dekat Mekah, kita tak apalah, kita ada Kaabah, nanti bila-bila Allah ampunkan kita. Kita buat solat taubat, Allah itu Maha Pengampun. Mereka yakin. Allah kata, jika engkau yakin dengan aku Maha Pengampun, aku akan ampunkan engkau, dan seterusnya. Itu Allah, firman Allah. Mereka membalik pula dengan ayat tu. Betul. So, adakah dia membenarkan kita sebagai umat Islam ni dengan ayat-ayat sebegini untuk katakan kita boleh membuat, walaupun kita dah tahu dah benda itu salah? Boleh Ustaz kupaskan sikit beberapa contoh juga selepas tu Ustaz? Cuba Ustaz. Bagaimana yang kita boleh bermudah-mudah ni Ustaz? Baik, okey. Jadi soalan yang baik sebenarnya Haji Shah ya. Sebab sebenarnya Islam ini dengan kita tengok Islam ini diturunkan secara beransur-ansur. Ya, ini dipanggil tadarruj, iaitu beransur-ansur di dalam syariat Islam. Supaya bila Islam itu datang segedebuk begitu. Lalu menyebabkan umat terasa berat, dan ketika itu sekiranya berlaku perubahan dari sudut lain, bagaimana ketika itu? Jadi di zaman Nabi itu ayat Al-Quran, wahyu dan sebagainya diturunkan secara beransur-ansur. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita lihat di zaman Nabi sehinggalah zaman sekarang dan sebagainya, para sahabat, para salafus saleh, sehinggalah turun kepada ulama di zaman kita dan sebagainya. Mereka ini cuba untuk memudahkan masyarakat, memudahkan umat Islam, tetapi bukan untuk menjadikan mereka itu mengambil mudah. Kalau kita lihat contohnya, bagi mereka yang bermusafir, mereka yang bermusafir diberikan kelonggaran untuk menjamakkan salat, untuk mengqasarkan salat dan sebagainya. Tapi janganlah pula kita mengambil mudah dengan kita tahu boleh jamak. Kita solat asar bila? Solat jamak Zuhur dan asar tadi pukul 7 suku. 15 minit lagi nak masuk maghrib contoh. Jadi kemudahan yang diberikan tadi adalah mungkin kerana kesesakan dan sebagainya, menyebabkan mungkin kelewatan. Ada peluang solat terus. Contoh sampai katalah tak sempat untuk musafir tadi, tidak sempat untuk menjamakkan atau qasar solat di tengah perjalanan tadi. Tapi bila sampai di rumah ada 1 jam, ada 2 jam lagi sebelum masuk maghrib. Terus buat. Kena segerakan. Kita tak tahu, yang pertama kita tidak tahu Haji Syah bila ajal kita akan datang. Betul. Ya, anytime kita boleh dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila-bila masa di mana-mana sahaja. Di utara, di selatan, timur ataupun barat. Lagu dah di mana-mana. Begitu juga. Kalau kita contoh katalah zaman sekarang orang suka berkemping kan, suka berkelah dan sebagainya, berkemping di hutan. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala sesat pula. Makanan pun habis, makanan dalam tin habis, makanan dalam botol habis dan sebagainya, semuanya habis. Jadi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah nak berburu pun masa tu mungkin tak pandai, ataupun peralatan tak ada. Takut diburu pula. Tiba-tiba jalan kat depan tengok ada haiwan, tapi dah jadi bangkai. Cumanya dia dah jadi bangkai tu, kita kata boleh dimakan lagi lah. Jadi sekarang ni bangkai tu kita tahu tidak halal untuk dimakan pada asalnya. Tetapi
apabila dalam keadaan darurat ketika itu. Islam memberikan kemudahan. Ya. Islam memberikan kemudahan, jangan kemudahan itu diambil pukul sewenang-wenangnya. Jadi kaedah dalam fiqh mengatakan bahawa darurat itu dia mengharuskan mahzurat, perkara yang dilarang. Tetapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diambil mengikut kadar yang diperlukan je. Janganlah makan bangkai itu sampai kenyang. Ataupun tidak bangkai haiwan yang ada ketika itu, hanya khinzir dan sebagainya. Kalau perlu sangat untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya, dengan memakan haiwan yang diharamkan tadi, ular ke dan sebagainya, maka jika perlu untuk menghilangkan lapar asalkan boleh hidup. Bukan sampai kenyang sehingga terlantar. Masih ada landasan dia, masih ada sempadan dia, Ustaz, kan? Begitu juga kalau contoh orang yang kita kata yang diberikan keluasan untuk menjamakkan solat. Jamak ni tidak terhad kepada musafir sahaja. Dia terhad dia tidak terhad kepada musafir sahaja, bahkan boleh diluaskan lagi dari sudut contoh doktor yang bekerja di hospital yang melakukan pembedahan berjam-jam sehingga terlepas solat antara waktu zuhur terlepas, mula sebelum zuhur, habis selepas asar. Jadi di situ dibenarkan untuk menjamakkan solat, sebab kalau berhenti operation ketika itu takut membahayakan nyawa pesakit. Okey. Begitu juga kalau mereka yang tersekat dalam perjalanan kerana hujan, kerana kesesakan dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu daripada awal, contoh kita berada di pejabat, kita keluar daripada pejabat, ketika itu selesai kerja pada jam 6.50. Kita akan menempuh perjalanan yang memang kita tahu mengambil masa 1 jam 30 minit. Kenapa nak keluar dan dalam masa yang sama kita rasa ini akan tersangkut kemungkinan 50% sempat atau tidak dengan maghrib. Jadi solatlah maghrib tunggu dulu. Jangan diperjudikan ya Ustaz. Ya, jangan diperjudikan solat kita. Betul. Sedangkan itulah amalan yang pertama sekali yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah bagaimana menunjukkan Islam itu mudah, tapi bukan kita mengambil mudah dengan sewenang-wenangnya yang menyebabkan Islam itu nampak macam macam tiada sandaran, boleh saja sesuka hati. Apa yang kita faham, bukan. Islam bukan dengan kefahaman kita, tetapi kefahaman apa yang Allah tunjukkan, yang Nabi terangkan dan para ulama telah syarahkan pada kita. Begitu gambarannya Haji Syah. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan ya. Kalau nampak Ustaz dah kupas pada kita, dah cerita pada kita, masya-Allah, kita dalam kehidupan kita ini kita ada pegangan Islam. Yang mana kita dah bersyahadah sebelum ini, kita dah bercerita, kita dah ada pegangan Al-Quran, hadis. Tetapi jangan kita ambil mudah dalam sesuatu perkara tu. Contohnya Ustaz, betul Ustaz ya. Sekarang ni kita banyak saya tengok kita dah boleh browse internet semua Ustaz. Mereka ni mencari jalan yang antara yang paling mudah. Kemudian contohnya okey, katakan yang ini begini, yang ini begini. Katakan pelaburan ini macam ni, pelaburan ini macam ni. Oh, ini lebih. Dia cuba menghalalkan pula Ustaz yang ini pula. Itu pun satu bab dah tu Ustaz. Betul. Lepas tu dia permudahkan pula lagi dengan yang ini untuk dia nak menghalalkan tadi tu. Okey. Macam mana tu Ustaz? Macam dia mencari ada rujukan. Tetapi dia dah tahu sebenarnya, contohnya katakan okey, kita ambil kereta daripada sini ke sini macam ni. Tapi padahal ada jalan yang mudah untuk dia ambil solat ke sini. Tapi pilihannya ke sini sebab ni dia cakap sini lagi menarik. Ada pilihan lain pula Ustaz. So macam mana tu Ustaz? Okay. Adakah dia dibolehkan, dihalalkan ataupun mengikut syariat macam mana? Dan syarak macam mana Ustaz? Okey, baik. Jadi sebenarnya begini ya Haji Syah ya. Kalau kita lihat Islam ini banyak memberikan kepada kita yang dipanggil rukhsah, keringanan. Keringanan ataupun kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bila Allah dah kata Allah tak nak jadikan kepada umat Islam ini haraj. Haraj ni maksudnya kesusahan ataupun kesulitan. Jadi Allah nak mudahkan. Tetapi tugas kita, tanggungjawab kita bukan untuk mencari ataupun dipanggil istilahnya dalam bahasa Arab kita panggil tatabbu'
ar-rukhas. Mencari sesuatu yang mudah sesuai dengan selera ataupun hawa nafsu kita. Itu tidak. Sebab itulah Imam Malik. Macam mana Ustaz? Apa dia Ustaz? Imam Malik, ya, kita tengok bagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik kata, "Man tatabba'a ar-rukhas faqad tazandaqa." Barang siapa yang tatabbu', iaitu mencari keringanan, dia nak mudah ikut selera dia, yakni berdasarkan hawa nafsu dan seleranya, maka dia adalah seorang yang hampir untuk menjadi zindiq. Apakah zindiq? Zindiq ni satu perkataan yang besar. Ada sebahagian ulama mengatakan, itu sebahagian ulama, bukan semualah. Ada yang kata zindiq ni dia dekat ke arah untuk menuju ke arah kekufuran. Dekat munafik ke Ustaz? Ya, ada yang kata bersifat munafik. Tapi mengikut majoriti para ulama, zindiq ini adalah mereka yang menyimpang daripada fahaman Al-Quran dan fahaman hadis berdasarkan pemahaman sendiri. Jadi yang itu yang kita elakkan. Dan kalau kita lihat bagaimana Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Mas'ud seorang ulama yang besar, orang kata senior sahabat. Tapi apabila ditanyakan soalan satu situasi dan boleh jadi orang yang bertanya tu inginkan kemudahan, dia takut pula memberikan jawapan nanti bukan memudahkan, tetapi menjadikan orang itu mengambil mudah. Ini yang beliau takut. Lalu Abdullah ibn Mas'ud kadang-kadang ditanya, kan Haji Shah, ya Allah, malunya kita, bezanya kita dengan zaman sekarang. Orang zaman sekarang susah nak kata tak tahu. Jawab mesti on the spot lagi. Betul. Tapi Abdullah ibn Mas'ud bagaimana sifat tawaduk dengan kealiman beliau, tapi memikirkan masalah sehingga sampai 1 bulan. Memikirkan kalau ilmu dia tu sekejap je Ustaz, sekejap. Tapi dia tengok kesan dia tu. Berapa saat je dah ada jawapan. Betul. Tapi memikirkan kesan jangka panjang. Masya-Allah. Jadi apabila dah berfikir dah ada jawapan dalam satu tempoh yang beliau rasakan cukup 1 bulan dan sebagainya, lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ini kita tengok bagaimana beradabnya seorang sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat-sangat berhati-hati dalam mengeluarkan hukum atau pendapat. Beliau berdoa, ya Allah, Allahumma in kana hadza sawaban famin indik. Ya Allah, kalaulah pendapat yang aku akan keluarkan ini untuk memudahkan mereka, maka itu pendapat yang betul, maka itu semua datang daripada Engkau, ya Allah. Wa in kana khata'an, kalau sekiranya pendapat itu salah, famin ibni Mas'ud, maka itu daripada salah Ibnu Mas'ud. Masya-Allah. Begitu. Jadi bagaimana berhati-hatinya para salafus salih dan para ulama untuk memilih pandangan. Sebab itulah pandangan yang kita nak pilih bukan pandangan yang paling mudah dan sebagainya, tetapi kesesuaian mengikut keadaan. Kalau kita ikut mazhab kita, okey, bersentuh lelaki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i batal wuduk dan sebagainya. Tapi dalam keadaan darurat dan sebagainya, ketika tawaf dan sebagainya, bersentuh dan sebagainya, adakah setiap masa bersentuh je pergi ambil wuduk, bersentuh pergi ambil wuduk? Tidak. Jadi di situlah menunjukkan bahawa Islam itu apabila disempitkan ia akan menjadi luas. Jadi segala kesulitan itu diangkat dengan kemudahan yang Islam berikan. Itu gambarannya Haji Shah. Masya-Allah. Hei, gerus saya dengarnya. Ya, sahabat-sahabat semua, follower semua, kalau kita tengok kan, jangan sampai jika kita beramal ibadat, kan, kita boleh jatuh ke zindik, Ustaz, ya? Ya, betul. Boleh jatuh ke munafik. Masya Allah, hancur, musnah amal-amal kita jika kita tak berjaga dengan elok amalan-amalan kita macam ni dan mengambil mudah dalam apa juga amal ibadat kita. Contohnya, patutnya kita kata kita dah tahu dah kita tak boleh buat ni, tapi kita buat juga, tak apa, Allah ampunkan. Ataupun kita cakap, oh tak apalah ni sekarang waktu solat sekarang ni, tak apa, masih ada masa, dah kita dah terlepas. Lepas tu, oh tak apa ni kita bagi contoh kita sebagai suami bagi 300 kat isteri, okey, ini duit dapur, sekalilah dengan tu semua. Itu semua masalah tu, Ustaz. Kalau kita korek satu persatu, tajuk ni memang kena saja dengan amal ibadat kita. Kena saja, kena berhati-hati. Kan? Kena berhati-hati dalam amal ibadat kita. Baik, Ustaz. Kita dalam panas hangat ni, Ustaz. Terus kekal bersama kami.
Okey, alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam bicara ilmiah tabung haji travel and services yang berhad. Bersama saya hari ini Ustaz tak lain dan tak bukan Ustaz Hanif yang biasa bersama dengan kita, yang banyak berkongsi ilmu dengan kita, insya-Allah. Hari ini kita akan membicarakan Islam itu mudah tapi jangan ambil mudah. Baik. Tadi kita dah kupas. Kalau mana-mana yang belum ni, teruskan bersama dengan kami dan share, like dan share untuk dapat kita kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan kenalan kita yang lain. Baik, insya-Allah. Sebelum ni kita dah kupaskan yang mana jika Ustaz dah bagi tahu jika kita terlalu bermudah dalam beramal, kita boleh jatuh ke zindik. Apa tu zindik? Selepas ini pastikan follow kita dan kita akan ada rakaman dalam kita punya FB. InsyaAllah. Baik. Kita kupas terusnya Ustaz Yang mana agama Islam itu mudah namun tidak dibenarkan bersikap bermudah-mudahan dalam syariat kita. Betul. Yang mana hadis ini ada petikan Ustaz, setiap umatku akan masuk syurga kecuali orang yang enggan. Lalu Rasulullah SAW ditanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang mentaati aku akan masuk syurga, barang siapa memaksiati aku maka dia adalah orang-orang yang enggan. Betul. Kat situ Ustaz, saya minta tolong Ustaz. Bila kita dah dengar hadis Rasulullah SAW macam ni, pada zaman Rasulullah dulu sahabat-sahabat salafus salih mereka ada panduan direct. Jika enggan, Rasulullah boleh menegur, boleh nampak. Tapi zaman kita sekarang ni tak ada Ustaz. Kita takut juga. Kita pun orang-orang yang mungkin pada akhir-akhir zaman ini Ustaz. Betul. Kan kita hanya browse, kita hanya kadang-kadang ni kan Ustaz Google kan Ustaz kan. Masalahnya Ustaz kan. Macam mana kita nak pastikan Ustaz yang rujukan kita itu adalah betul Ustaz? Ataupun macam mana kita nak menghindarkan diri kita ini tidak bermudah-mudah sangat dalam agama kita sendiri Ustaz, yang mana bagi menjamin kita di hari yang esok. Fadhal Ustaz, silakan. Terima kasih Haji Shah. Jadi alhamdulillah Haji Shah lahirnya kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Lahir-lahir dah jadi seorang Muslim dah. Betul. Itu satu nikmat yang sangat besar. Satu nikmat yang mungkin di sebahagian tempat, sebahagian negara, di sebahagian wilayah dan tempatnya dan macam-macam tempat mereka mencari-cari Islam. Tapi kita hidup dalam sebuah negara yang boleh dikategorikan sebagai sebuah negara Islam. Masyarakat pun masyarakatnya ramai yang beragama Islam. Jadi mudah. Dan Nabi SAW telah tinggalkan kita di atas satu platform ataupun landasan yang terang dan jelas. Iaitu Nabi tertinggalkan kita di atas satu perkara yang lengkap dengan hujah seperti mana terangnya matahari. Masya-Allah. Seperti mana terangnya bulan yang di waktu malam. Jadi itulah yang Nabi tinggalkan kepada kita, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran itu lengkap dan menyeluruh, tidak akan dapat diubah. Kemudian sunnah Nabi SAW itu menjadi syarihatun ataupun penerang kepada Al-Quran tadi. Sebab itulah Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Iaitu hendaklah kamu beramal, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa' ar-rasyidin selepas daripada aku. Bahkan Nabi kata addu 'alaiha bin nawajiz, iaitu kita ada gigi ni, gigit betul-betul. Bukan nak suruh ambil kitab tu gigit, tidak. Tetapi pegang betul-betul, kerana dalam itu adanya kandungan yang menerangkan bagaimanakah takat ataupun had, limit yang perlu kita patuhi. Dengan zaman kita sekarang dan sebagainya, ada had. Walaupun Nabi SAW tidak ada, tetapi kita boleh merasakan sebenarnya seolah-olah Nabi ada bersama kita dengan apa yang baginda telah tinggalkan. Dengan para ulama yang jujur dan ikhlas menyampaikan ilmu dan sebagainya. Sebab itulah dalam hadis yang lain Nabi kata, para ulama mereka bukan mewariskan kepada kita dinar ataupun dirhaman, tetapi mereka mewariskan kepada kita ilmu. Faman akhadhaha
akhadha bihadhin wafirin, kata Nabi. Siapa yang ambil ilmu tersebut, maka dia telah dapat satu habuan yang sempurna. Itu yang sebenarnya yang kita nak. Jadi panduan tu dah ada. Jadi apabila datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Hashr, dalam surah Al-Hashr ayat 9, Allah kata, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi SAW terangkan, minta kita buat, Nabi buat, kita dapat tahu dan sebagainya. Yakni Nabi suruh ataupun Nabi akur dengan apa yang sahabat buat, maksudnya benda tu boleh. Itu termasuk dalam sunnah juga. Sunnah yang Nabi buat ataupun sunnah yang Nabi ikrar, yang Nabi akui, termasuk juga dalam sunnah Nabi. Maka Nabi kata, Allah kata apa? Fakhudhuh. Yang apa yang Rasul bawa, yang Nabi bawa, maka ambillah, buatlah setakat mana yang kamu mampu. Dan apa yang wa ma nahakum anhu, apa yang baginda larang, maka tinggallah. Dia sebenarnya nak tinggal ni lebih mudah. Sebab tinggal je. Betul. Tapi nak buat ni susah. Sebab itulah Allah suruh kita buat beransur-ansur. Dan nak buat pula, janganlah ikut selera kita sesuka hati. Nak buat ni dah ditetapkan, okey, ulama kata buat begini, kita solat seperti biasa dan sebagainya. Tetapi tiba-tibalah ditakdirkan Allah, kalau kita sakit, maka diberikan kemudahan untuk kita solat dalam keadaan duduk dan sebagainya. Dalam kapal terbang, pesawat dan sebagainya. Kalau kita nak solat berdiri, bermasalah, tak ada tempat dan sebagainya. Kena solat di tempat duduk. Solat di tempat duduk setakat mana yang boleh. Kalau solat di rumah, kita dalam keadaan sakit, dibenarkan untuk solat duduk. Tetapi kita mampu lagi untuk berjalan ke dapur dan sebagainya, tapi tak boleh lama bergerak dan sebagainya. Jadi di antara rukunnya, kita kena berdiri, angkat takbir dulu, kemudian baru boleh duduk. Janganlah daripada awal duduk terus. Nampak? Islam itu mudah, tapi jangan ambil mudah. Kita anggap, kalau dah sakit ni, duduk full lah. Full duduk. Daripada awal sampai habis, duduk je. Berdiri boleh. Nak tengok cucu, tengok anak main kat luar, boleh lagi. Tapi tiba-tiba sampai solat, tak boleh pula. Kan? Jadi tak boleh begitu. Betul. Kita ambil setakat mana panduan yang diberikan. Kalau sekiranya tak boleh solat berdiri, solat duduk. Tapi nak solat duduk pun bukan duduk full. Boleh berdiri sikit baru duduk. Sehingga kalau tak boleh langsung kena duduk je, duduk. Tak boleh langsung duduk, boleh baring. Tak boleh langsung baring, boleh mengiring dan sebagainya. Tak boleh sangat guna isyarat mata sahaja. Sampai begitu sekali, agar apa? Agar ibadah itu terlaksana, Haji Shah. Agar ibadah itu dilakukan. Agar ibadah itu tidak diambil mudah, menyebabkan orang kata, saya sakit, solat tinggal lah. Ataupun saya dalam pesawat, tak payah solat lah. Kita ada kemudahan. Kita boleh solat menghormati waktu. Nak solat yang betul, solat yang betul. Manalah tahu ada orang tu wuduknya boleh bertahan, atau dia ambil wuduk, mudah dia ambil wuduk. Ada orang tak boleh. Wuduknya diambil, kalau bukan dalam pesawat pun, ambil wuduk dekat surau rumah dia pun 1 jam. Dengan ada was-was dan sebagainya. Okey, dia ada masalah. Maka dia diberikan pilihan untuk solat hormat waktu dan sebagainya. Maka itulah yang kita perlu berhati-hati, ya, dalam ibadah seharian kita dan sebagainya, agar kita tidak menjadikan Islam ini seolah satu perkara yang enteng, yang benda yang ringan, yang diambil mudah. Tetapi kita nak menjadikan Islam itu mudah, tidak menyusahkan kita dalam situasi yang berbeza. Tahap yang berbeza dan sebagainya bergantung kepada tahap kesusahan dan kesenangan tu. Sebab tu sebenarnya yang menentukan tahap kepayahan dan kesusahan ni bukan kita. Sebenarnya ada panduannya. Kalau panduan tu telah diberikan oleh mufti, para ulama dan sebagainya, maka ikutlah panduan itu. Melainkan kalau kita ini satu level, masya-Allah, ya, kita boleh mengeluarkan hukum dengan mengetahui Al-Quran dan hadis dengan baik. Maka kita sehingga sampai tahap, dan tahap itu mungkin zaman sekarang belum lagi yang sampai boleh mengeluarkan mazhab sendiri, pandangan sendiri yang sesuai dengan kesenangan dirinya dan sebagainya. Tidak. Tetapi semua telah disusun. Tahap ini, okey, tahap 1. Macam kalau kita tengok di orang yang ada penyakit, dia pergi ke hospital, doktor, pakar, sebagai pakar yang mengetahui, dia tentukan, dia kata, oh, ini simptom tahap 1 ni.
Ya, di zaman sekarang kita minta jauh daripada penyakit COVID dan sebagainya. Jadi yang menentukan kita ni tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4 dan sebagainya bukan kita sendiri. Kadang-kadang kita rasa kita menentu. Doktor cek, dia kata, oh awak ni tahap 2 lah. Saya ni bukan tahap 1, tak ada apa. Tak, ada sikit simptom di bahagian ni yang saya nampak. Dia pakar. Begitu juga pakar dalam kalangan dalam ilmu agama ini adalah para ulama. Mereka itu adalah yang dimaksudkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahla dzikri, iaitu bukan maksudnya orang yang berzikir, tapi maksudnya orang yang berilmu. Dia mempunyai Al-Quran, mempunyai hadis di dada, di kepala dan sebagainya. Maka mereka itulah yang menentukan tahap yang sesuai untuk kemudahan dalam agama kita. Begitu Haji Shah. Masya Allah. Yang masalahnya sekarang ni Ustaz, bila kita tengok dalam beribadat ni, kita boleh pula buat pemandangan, oh yang ini susah sikit, oh ini senang sikit, oh ini paling mudah. Kita ambil paling mudah. Jangan buat zakat lah. Contoh, kat sini banyak ni. Kita pergilah ke tempat ni. Murah sikit. Macam-macam contoh lah, macam tu lah. Betul. Allah, kita tak boleh Ustaz macam tu Ustaz. Mengambil mudah dalam kita beribadat. Masalahnya itu, apa yang kita amalkan itu yang kita persembahkan kepada Allah. Rasa-rasanya besok jangan kita cemburu pula dengan orang lain bila kata ni kan, macam ustaz istana besar macam saya ni kan kecil-kecil je rumah Zok, orang tengok kita ziarah ustaz kan. Habis apa amal kita, itu yang kita bawa, itu yang kita dapat kan. Jangan kita tinggalkan terus. Macam ustaz cakap yang mula-mula tadi, ustaz cakap jangan kita buat beryu-yu bersungguh pula. Bila dah dengar ustaz cakap macam ni, bersungguh-sungguh puasa sampai 3 bulan, tak boleh pula. Ni mula Rejab Syakban ni kan, nak puasa sampai 3 bulan, pulun semua. Takut ni, nak dengar ni macam takut. Kita pulun beribadat, puasa, tahajud, semua siap. Tapi selepas tu habis. Hari raya habis. Tinggal semua kan. Betul. Itu yang masalah tu. Dan sebaik-baiknya biarlah sedikit tapi amal tu istiqamah Ustaz kan. InsyaAllah tu yang paling penting. Itu paling penting. Macam Ustaz cakap tadi awal tadi, kalau nak tahu, follow balik semula, ikut dengan kita insya-Allah. Ilmu-ilmu macam ni ada dikongsi banyak kan. Kita takut amal kita ni tak dapat kan Ustaz, kita bawa menjadi sia-sia. Rupa-rupanya kita dah membuat amalan kita mengambil mudah macam tadi kan. Kita takut macam tu. Kita buat ni banyak sekarang, kita Google kan Ustaz kan. Tu yang masalahnya Ustaz. Bahkan Haji Shah yang lebih kita takut ya. Apa salahnya kalau contoh, kalau kita bermusafir, contoh sebagai contoh. Kita bermusafir, kita mampu untuk berpuasa. Ya, maknanya safar dalam keadaan sekarang mudah. Betul. Dia dengan pesawatnya, kita akan pergi ke satu tempat yang jaraknya dengan kita 400 km lebih. Tapi naik pesawat 40 minit. Jadi mudah. Sekiranya mampu untuk berpuasa, walaupun dapat kemudahan dan keringanan itu, maka boleh teruskan berpuasa. Boleh kan Ustaz kita mampu. Melainkan kalau naik unta ataupun kuda, itu dulu. Ataupun naik motor ke, mana kita nampak, ini naik motor. Tapi sekiranya ini situasi yang berbeza. Naik kapal terbang mudah. Jadi ada tak nampak sangat kesulitan berbanding naik kenderaan darat dan sebagainya. Jadi di situ kalau sekiranya mampu untuk berpuasa, walaupun kalau diberikan keringanan untuk berbuka puasa, ya boleh qada dan sebagainya. Tetapi adalah sebaiknya kalau dapat teruskan. Bahkan yang lebih menakutkan Haji Shah ya, dia tahu dia akan bermusafir. Contoh dia akan bermusafir pada hari ini. Daripada awal dia tak puasa. Sebab dia rasa, dia kata tak apa, sekejap lagi nak musafir. Katalah ditakdirkan Allah tak jadi musafir. Flight cancel. Tapi dah buka. Bukan tak buka, daripada awal lagi tak puasa. Ini masalah. Allah. Sebab kesilapan kita apabila daripada awal kita terlalu mengambil mudah, bermudah-mudah, menyebabkan satu ibadah itu terabai dan sebagainya. Itu yang kita menakutkan. Baik kekal pada asal yang yang kita nak bermudah nanti, bukan mengambil mudah, bermudah ketika berlaku satu perkara yang dipanggil dalam istilah bahasa Arab, dia panggil tariq, datang dalam bentuk kecemasan ataupun mendatang. Ya, benda yang arid mendatang ataupun tariq, emergency datang tiba-tiba. Ketika itulah hukum akan berubah.
Dia sempit di sini, dia akan meluas ke sana. Bukan sengaja daripada awal cari macam Haji Shah cakap tadi. Hari ini rasa macam nak ikut mazhab ni lah, hari ni nak member saya, dia contoh member orang daripada negara lain, Pakistan dan sebagainya, dia ada mazhab dia sendiri. Kita ada mazhab kita. Dan dalam mazhab kita, kita ikut. Kita sebagai kita kata ami, orang awam. Sebagai orang awam. Jadi kita ikut apa yang telah digazetkan, digariskan dan sebagainya. Mungkin ada level satu lagi, iaitu level orang yang dia bertaklid tapi dia ada dalil. Jadi dia bertaklid, dia ada dalil. Jadi dia tahu ada kesusahan ni, dia boleh ubah kepada pendapat yang lain dan sebagainya. Tapi sebagai orang awam, selagi mana kesusahan itu tidak datang dan sebagainya, maka kita ikutlah apa yang telah digariskan dan sebagainya. Jangan sibuk untuk belok, mengelat, mencari yang mana lebih mudah mengikut kesesuaian. Lalu menimbulkan perpecahan, khilaf, perselisihan dalam masyarakat, di masjid, qaryah dan sebagainya. Masalah tu itu yang kita takut. Allah, Ustaz, saya bila dengar macam ni, Ustaz, kita pun takut juga sebenarnya amal ibadat kita ni, Ustaz, kan. Sebenarnya betul juga Ustaz cakap, kan kita kena ikut. Kalau katakan kita ada dalam dilema, kan, kita nak buat sesuatu ni, kita semak dalam ni ada 2 option, 3 option. Sebaik kita semak dengan doktornya lah yang betul lah. Jangan kita pandai-pandai ambil mana yang mudah saja. Kalau tak, kita jatuh zindik. Zindik ni dekat dengan munafik tu. Dengar tu yang tadi Ustaz cerita tadi. Takut kita habis amal umat ibadah kita, musnah semuanya. Ustaz, kita pun takut. Jangan kita pandai-pandai pula ambil hukum pula. Okey, kita tengok ini mudah, ini gosok gigi. Rupanya yang ini diambil untuk orang tahap 1. Kita pergi ni. Tak pun kita orang ni untuk tahap 3, kita baru tahap 2. Contoh macam kan dah salah. Bila dah salah, dah tak kena kat kita, dah amal ibadat kita habis. Hancur, musnah. Betul tu Haji Shah. Kalau kita cuba aplikasikan dalam kehidupan. Katalah kita sakit. Jiran kita pun sakit. Sakit yang sama contoh. Dia umurnya 60 tahun, kita umur 30 tahun, 40 tahun. Sakit sama, dia pun sakit, katalah dia demam, kita pun demam. Ubat yang dia dapat agak-agak sama ke dengan kita? Boleh jadi berbeza. Betul. Jadi kalau kita ambil juga, kata makcik, pinjamlah ubat makcik. Alah, sama je, kita sama-sama demam. Sekali makan Allah lagi teruk. Kesannya jadi itulah. Mudaratnya itu lebih besar. Betul. Sedangkan kita kesesuaian kemudahan ni, bila contoh bertemu 2 mudarat contoh. Antara ataupun bila bertemu 2 mudarat, kita terpaksa ambil mudarat yang paling ringan. Gitu. Bukan orang kata ialah dalam jalan paling mudah. Bukan kata mudah kerana darurat, kita nak ambil yang paling tidak menyusahkan. Itu istilahnya. Itulah betul Ustaz. Macam itulah Ustaz, kan. Jangan uzur sebelum uzur. Macam tu kan. Ni awak belum uzur, awak cakap awak uzur. Padahal uzur awak setakat mana uzur. Macam tu contohnya Ustaz, kan. Kalau bertanya dari sudut untuk belajar, itu tak apa. Okey, contoh ada orang tanya pada ustaz. Dia kata, "Ustaz, macam mana kalau saya?" Itu tak apa. Macam mana kalau saya ni? Tapi jangan dah buat dulu baru tanya. Orang kita zaman sekarang Haji Shah, yang kita merisaukan, dia buat dulu baru cari dalil. dia contohlah untuk orang lain. Ada kawan saya, Ustaz, bukan saya. Dia kata, kan. Jadi dalilnya apa? Ustaz tu buat tu, orang ni buat tu, berdasarkan situasi dia berbeza. Macam orang tanya pada kita soalan, kan. Orang tanya, okey, katalah kita nak memasak ke apa, kan. Kita nak memasak. Masa tu kita memasak, kuantiti air dia banyak contoh. Jadi dia kata masukkan rempah sebanyak setengah kilo. Okey. Bila kita masak sendiri, kita guna air suku periuk. Orang tadi setengah periuk. Kita masukkan banyak macam dia. Tak sama. Rosak masakan tu. Betul. Saya setuju tu, Ustaz. Ya Allah. Dia sebaik-baiknya kita dalam beramal ibadat ni, kita bermula konsisten. Konsisten tu kita berterusan, Ustaz, berterusan, istiqamah, kemudian kita tambah sikit-sikit. Jangan tiba-tiba bulan puasa, besok ni dah bulan Rajab, Syakban, Ramadan, sungguh-sungguh kita beramal ibadat, lepas tu kita tinggal lah. Itu satu kerugian, Ustaz, Betul. Ada betul ke, Ustaz? Saya ada terdengar juga amal yang
yang dibawa berterusan tu, yang istiqamah itu adalah yang lebih besar nilainya berbanding dengan Ustaz ceritakan sikit. Betul Ustaz? Ini adalah berdasarkan sebuah hadis sahih daripada riwayat Aisyah yang mengatakan bahawa Nabi SAW ada menyebutkan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, iaitu amalan yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Masya-Allah. Sebab tu kita minta kepada Allah, nasallallahu husnal khatimah. Ya, penutup yang baik. Ya, biarlah amalan kita walaupun dia sedikit tapi berterusan. Ya, kalau kita contoh sekurang-kurangnya berterusan pada setiap Jumaat. Ya, kita lalu tabung, kita pun dermakan sebanyak Senyum RM1. Ya, walaupun senyum itu sedekah. Tabung tu tak menunggu sedekah. Dia menunggu sedekah kita. Betul. Jadi begitulah, nak menunjukkan bahawa sebenarnya walaupun sedikit, janganlah kita memberatkan, macam kita sebut di awal tadi. Kita beratkan, kita kata okey, hari ni rasa nak derma 1,000. Kemampuan kita tak sampai 1,000 sebenarnya. Tapi saja nak derma 1,000. Derma 1,000, lepas tu masa tu rasa Allah menyesal pula. Tak tahu nak ni. Islam tak pernah suruh begitu ya. Islam disuruh kita berdasarkan tahap kemampuan kita. Kita mampu, okey. Kalau kita ambil kira-kira ni, tolak beli barang ni semua dan sebagainya, okey, maka kita mampu letak maksimum sampai 50. Okey, kita sedekah sampai 50. Okey. Masya-Allah. Begitu. Walaupun supaya kita jangan salah faham. Jangan pula ada yang faham hadis kata ma naqasat sadaqatun min malin. Ya, sedekah apa tidak akan mengurangkan harta, lalu kita sedekahkan semua. Fahaman tu baik, tapi itu fahaman kita sendiri. Ya, betul. Tidak dinafikan. Ya, saat kita bersedekah dalam waktu kita pun memerlukan, betul. Tapi bukanlah sampai habis semua. Kita kena faham. Sedekah waktu perlu, ya, sedekah dalam waktu yang memerlukan, bukan sampai kita tak ada langsung tinggal selai sepinggang. Masih lagi ada yang kita tinggalkan untuk ahli keluarga dan sebagainya, seolah-olah ia adalah lebihan. Kalau tidak lebihan pun, dia mengurangkan sedikit daripada apa yang masih ada pada kita. Bukan tak ada langsung. Betul. Kita faham, kita mengejar pahala tadi dan sebagainya, dalam masa yang sama tidak mengabaikan yang asalnya, tanggungan kita dan sebagainya, malah membantu lagi orang lain yang memerlukan. Masya Allah. Ustaz, kupas macam tu kita nampak agama Islam itu mudah dan sangat indah. Ustaz, betul. Saya bila Ustaz cerita macam ni, Masya Allah, agama Islam itu memang mudah dan sangat indah, sesuai dengan kita. Hanya cara kita saja. Jangan kita sebenarnya kita mampu, kan? Tapi kita mengambil mudah benda itu. Itu yang saya faham daripada apa yang Ustaz share hari inilah. Dalam kita beramal ibadat, katakan setiap orang kemampuannya berbeza. Kan Ustaz kan? Betul. Setiap orang berbeza. Sebab tu Allah tak ada cakapkan syarat macam ni, minimumnya macam ni 5 rakaat. Tetapi ada banyak solat-solat sunat. Tapi kemampuan kita berbeza-beza. Kalau nak cerita pun otot pun berbeza-beza, berat pun berbeza-beza, rambut pun berbeza-beza, berapa helai berbeza-beza. Semua orang berbeza-beza. Tetapi Allah itu adil, besok timbangannya sama. Kan Ustaz kan? Mengikut kadar apa kemampuan kita. Ustaz ya? So masalahnya bila kita dah tahu kita mampu tapi kita buat-buat tak mampu. Kita tahu kita tak uzur tapi kita buat-buat uzur. Kan Ustaz, itu masalah kat sini. Itu yang mengambil mudah yang Ustaz cerita, yang saya faham lah. Yang kita faham daripada pengupasan Ustaz hari ni. Tetapi Ustaz, boleh tak Ustaz, bila kita dah jadi macam ni, kita dah cerita macam ni, dah seronok, kita dah tahu dah. Lepas ni lebih berhati-hati dalam kita beramal ibadat. Kita cek, kalau kita mampu datang solat awal, kita datang solat awal. Kan jangan kita uzurkan diri kita. Okey, sekarang ni apa jalan terbaiknya Ustaz? Dalam kata, okey, tadi Rasulullah SAW mengatakan, jangan kamu bersusah payah dan kabarkan gembira kepada ni. Islam itu mudah. Kemudian dalam firman Allah tadi juga ada menyebut juga 2-3 surah mengatakan Islam itu mudah, jangan kita bersusahkan. Tetapi sejauh mana tu tadi kita dah cerita, dan bagaimana jalan terbaik untuk kita semak tadi, yang diri kita ni mampu atau tak? Adakah ada sebenarnya diri kita je yang mampu atau macam mana Ustaz? Cuba Ustaz ceritakan Ustaz. Okey, baik. Jadi Haji Shah, itulah pentingnya apabila kita berada di dalam masyarakat, ya,
Jadi kita merujuk kepada mereka yang berpengalaman. Ini kita selalu kita dengar istikharah. Itu kita berdasarkan, kita bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon diberikan adakah amalan kita ini betul atau tidak dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia ada satu istilah lagi dipanggil istisyarah. Itu daripada perkataan mesyuarat kerana nak mendengar pendapat-pendapat. Begitu juga istisyarah para ulama dan sebagainya. Dan juga kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk mengeluarkan satu hukum. Ya, yakni apabila kita tahu kita ada timbang tara dan sebagainya yang menunjukkan berdasarkan kesesuaian dan sebagainya, maka hukum inilah yang terbaik untuk dilaksanakan. Sekiranya bertepatan dengan mazhab kita, hukum asal dan sebagainya, maka kita buat seperti biasa. Sekiranya perlu untuk dilencongkan sedikit berdasarkan situasi, sekiranya masih lagi dalam mazhab yang sama, alhamdulillah. Sekiranya tidak, terpaksa dikeluarkan mengikut pendapat yang lain kerana kesusahan yang ada dan juga untuk mendapatkan kemudahan dalam beribadah tersebut, maka dibenarkan. Sebab itulah pentingnya nasihat menasihati. Betul. Dia saling menasihati antara kita. Janganlah bila kita nampak kita nampak pelanggaran dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita tegur, lalu orang kata janganlah macam tu. Islam ni kan mudah, alah biarlah, apalah salah sangat dan sebagainya. Tidak. Ya, tidak pernah yang dimaksudkan bermudah dalam Islam itu, menjadikan Islam itu mudah adalah melihat dengan begitu saja pelanggaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang kita minta jauh, ya. Sebab itulah apa yang kita perlu buat adalah apa yang kembali kepada asalnya juga. Apa yang diterangkan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang dilakukan oleh para salafus salih, agar kita tidak terkeluar daripada landasan yang sebenar. Jadi itu yang sangat penting, Haji Shah, ya. Jangan kita, ini satu nasihat kepada diri saya sendiri dan para semua pendengar dan sebagainya, agar kita sangat berhati-hati dalam mengeluarkan hukum. Ya, sangat berhati-hati. Dan memang ulama pada zaman dahulu dan zaman kini pun, mereka yang betul-betul ikhlas dan sebagainya sangat berhati-hati. Mereka takkan mengeluarkan hukum dengan begitu mudah, tetapi melihat kepada kesesuaian, melihat kepada kesusahan yang ada ketika itu. Zaman sekarang banyak muncul. Zaman wabak, ya, zaman penyakit, zaman kemiskinan dan sebagainya. Banyak benda yang menimbulkan satu hukum yang baru. Jadi sekiranya hukum yang baru ni jangan mengambil mudah. Kadang-kadang sampai tahap mengambil mudah, ya, menyebabkan ada orang kata dia buat begini ni, ni boleh hukum bunuh. Senang. Bila orang tanya pada kita, apakah hukum darah wanita, permasalahan wanita, tak boleh pula jawab. Itu baru darah individu. Tiba-tiba darah manusia dikata halal dibunuh dan sebagainya. Ini yang kita takut. Sebenarnya kita telah terlajak sebenarnya. Orang kata lebih sudu daripada kuah. Betul. Itu yang kita takut. Jadi begitu gambarannya, Haji Shah, ya. Saling menasihati antara kita kerana agama itu sendiri. Bila kita kata agama itu mudah, jangan lupa agama juga adalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Betul. Ya, saling menasihati, dan jangan sekali-sekali menjadikan alasan bahawa Islam itu mudah untuk melanggar syariat Allah, untuk menyebabkan satu ibadah terabai, untuk menyebabkan yang dipanggil menghalalkan apa yang haram ataupun mengharamkan apa yang halal. Begitu. Itu yang tepat tu sekali. Kena sekali, kan? Saya pun kena, semua kena kali ni. Ustaz cakap betul tu. Saya sokong sekali, Ustaz, dan saya setuju sangat. Dan sebenarnya kalau Ustaz cerita tadi tu berkaitan dengan hukum, kadang-kala kita ni lagi, Ustaz cakap tu sebenarnya bahasa ustaz-ustaz lah. Kita orang-orang biasa ni sebenarnya Ustaz nak bagi tahu kat kita ni, jangan kita lebih pandai daripada imam-imam, orang yang bagi hukum. Masalah sekarang kita ni lagi pandai daripada orang yang bagi hukum. Orang yang pandai lagi nak bagi hukum ni kita pandai-pandai buat, kita ambil jalan inilah, ini paling mudah, kita buat inilah. Itu lama-lama nanti kita jadi yang susah, kita jadi dapat zindik. Yang macam Ustaz cerita tadi, kita kena berhati-hati. Besok kalau kita tak tahu, kita jangan buat-buat tahu. Itu yang masalah tu. Tapi Ustaz bahasa lembut lah, kan. Ustaz cakap orang menjatuhkan hukum, tapi sebenarnya kitalah yang pandai-pandai menjatuh hukum. Termasuk juga diri saya sendiri, Haji Shah. Jadi itu terutamanya saya, kalau kita nak beri, kita bukanlah yang selayaknya kita kata untuk
memberikan apa yang yalah, tetapi kita berkongsi ya dengan kekerdilan ilmu yang ada. Apa yang kita tahu bahawa kalau sekiranya bermudah di dalam agama, bukan mengambil mudah ini, dia bukannya satu ungkapan ataupun ucapan yang dimaksudkan secara literal pada zat perkataan tu. Maksudnya betul, Islam ni mudah. Dia bukan begitu saja. Dia adalah satu kaedah disiplin yang menentukan hukum apa yang sesuai berdasarkan tahap atau situasi yang berbeza. Ya, itu yang tepat. Mudahnya Islam itu pada tempatnya. Itu maksud Ustaz. Mudahnya sesuai pada masanya. Mudahnya sesuai pada umurnya. Mudahnya pada waktunya macam tu. Alhamdulillah. Penutup yang baiklah Ustaz. Kita waktu sangat, tapi tajuk ni memang hangat, memang baik, sangat bagus untuk kita amalkan. Lagi-lagi dekat dengan bulan mulia ni, Ramadan ya. Masya-Allah. Semoga kita semua Allah sampaikan kita dalam Ramadan ni Ustaz kan. Masya-Allah, sama-sama kita doa nanti. Barik dah. Ya. InsyaAllah sampai kita bulan Ramadan nanti kita dapat amal ibadat, kita konsisten dan teruskan amal ibadat kita dengan keadaan yang betul-betul di jalan yang betul. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Saya tak, sebenarnya kalau tanya saya tak puas lagi. Tapi masa menceburi kita, producer pun dah suruh berhenti dah. Dan baik, insya-Allah kita akan kupas lagi di masa yang akan datang. Sekarang ni kita dah cerita dah, jangan kita bermudah-mudah dalam ni. Tetapi bagaimana pula jika kita dah beramal, orang panggil kita, melabelkan kita pula, ekstrim lah kau ni, kau buat sikit-sikit nak berdoa, kau buat ni, kau ni terlalu ekstrim. So nanti kita akan jumpa nanti dalam tajuk yang akan datang. Pastikan terus bersama dengan Tabung Haji Travel, live bicara ilmiah dengan kita dan banyak produk bersama dengan Tabung Haji Travel. Teruskan bersama dengan kami, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Terima kasih Ustaz kerana meluangkan masa dan berkongsi ilmu. Semoga ilmu dapat kami amalkan. Terima kasih banyak Ustaz, halalkan ilmunya insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, kita berhenti di sini dan jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.